أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Saya hormati, saya kasihi Ustaz Zali, imam kita, dan semua yang sudi melapangkan masa hadir. Alhamdulillah, kita pada malam ni mungkin ada yang baru. Dia ni kelas tajuk pengajian ni ialah tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran ni asasnya tentulah daripada satu ayat daripada ayat Al-Quran. Jadi diharapkan semua ada Quran lah, ada Quran, ada terjemahan dia. Pertama, kenapa kita kena tadabbur? Kenapa kita kena tadabbur dan apakah apa orang kata asas tunjang kepada perkara tadabbur ni yang menjadikan pentingnya usaha inilah dalam kita membaca Quran ni dengan cara ni, tadabbur. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, pertama sekali sebelum kita mula surah Yasin, kita akan mula surah Yasin kejap lagi. Sebelum tu kita masuk dulu kepada apakah objektif utama kita ni, tadabbur, dan apa yang kita nak pegang di atas apa yang kita nak buat ni, tadabbur ni, supaya jelas. Dalam surah 47, boleh semua buka surah 47, tengok nombor tu dalam Quran tu. Nama surah ni surah Muhammad. Nama surahnya surah Muhammad. Muka surat 509. Cari ayat 24. Surat 509 ayat 24. Itu surat 509. Surah 47. Saya tadabbur. Di Allah sebut dalam surah ni, surah 47 ayat yang ke-24. Dua? Sini tak boleh nampak, kalau nak tengok sini boleh nampak. Kenapa saya tadabbur Quran? Soalan ni saya buat tu supaya mudah sikit. Ambil Quran jumpa surah 47 ayat 24, muka surat 509. Jadi tengok ayat tu sikit Arab dia, tengok terjemahan dia. Okey. Jadi kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Quran. Baik, kita tengok ayat tu sikit. Ini berdasarkan ayat ni lah kenapa kita terpanggil untuk adakan tadabbur. Berdasarkan ayat ni, Allah berfirman, afala. Jadi kita bincang ni dulu. Afala yatadabbaruna al-Quran. Yatadabbaruna al-Quran. Ini satu soalan yang Allah tanya kepada kita. Afala yatadabbaruna al-Quran?
ni istifham kita panggil Jadi bila jumpa macam ni, dia ada pertanyaan dan ada jawab bagi pertanyaan. Bahasa Arab macam itulah. Jawabul istifham. Harfu istifham, jawabul istifham lah dia ada. Jadi kat sini ada soalan. Yang kita boleh letak ni, fa ni macam dia punya. Fa ni apa? Jawapan dia. Okey. Ini soalan dia ni. Kita boleh buat apa dia punya ni Apa makna a ni? Apakah ataupun mengapakah? Ataupun kita kata sini a ni asal dia apakah? Apakah? Okey. Kemudian Allah kata fala yatadabbaru al-Quran. Fa ni apa? Lalu. La yatadabbaruna, mereka tidak apa? Tidak mahu, tidak ada masa, macam-macam boleh. Tidak mahu mentadabbur. Tadabbur apa? Al-Quran. Jadi sekarang ni ayat ni rupanya pertanyaan siapa? Allah kepada kita. Quran ni dalam hadis Al-Quran ni apa dia? Ma'dubatillah, hidangan Allah yang istimewa. Jadi kalau kita nak bagi lebih faham, ibu kita sayang kita kat rumah. Kita mungkin lama tak jumpa, sekali balik. Kan? Apa mak kita buat? Dia pesan kat suami ke, ayah kita ke, ataupun dia sendiri pergi pasar. Sebelum balik dia dah tahu dah. Kan? Dah lama tak rasa masakan dia ke, dia pun beli ikan yang paling mahal. Dia pun masak makanan yang paling sedap sekali. Kemudian dia pun apa? Hidang kat suruh kat anak dia ni. Kan? Tapi tengok-tengok anak dia tak nak makan. Jadi dia tanya apa? Kenapa tak nak makan? Kan? Kenapa dia tanya? Kenapa tak nak makan hidangan ni? Sedap ni. Bukan senang nak buat. Penat buat ni, sedap-sedap ni. Kenapa tak nak makan? Kenapa mak dia tanya? Sebagai tanda apa? Sayang. Sebab tu dia buat ni. Kenapa tak nak makan? Jadi Allah sekarang ni, kenapa Allah tanya kita? Sayang juga. Allah tanya kita. Ibu tadi makan untuk makan apa? Makanan tu dia nak kat mana? Dia akan isi kat mana? Perut kita. Quran ni, makanan Quran ni, makanan hidangan Allah ni, dia isi kat mana? Hati manusia. Yang hati dia tu sekarang sedang kosong. Jadi Allah sekarang tanya, Allah telah siapkan Quran ni, betul tak? Di Quran ni datang daripada apa? Quran ni datang daripada Allah, anugerah kepada manusia lah. Itu dalam bulan Ramadan kan, penurunan Quran. Allah utus Rasulullah, beri kepada Rasul tu sampaikan pada siapa? Pada mereka ni, Mereka siapa ni? Yang Allah tanya ni. Jadi Allah tanya mereka. Siapa mereka ni? Manusia lah. Manusia. Jadi siapa yang bawa sesuatu yang mahal ni? Rasulullah. Ibu kita ni sayang kita. Rasulullah lebih lagi sayang kita. Kan? Dan Allah lebih lagi sayang hamba dia daripada seorang ibu menyayangi anak dia. Dan Allah pasti beri benda yang terbaik, iaitu Quran ni. Quran dengan tadi makanan tu, mana lagi mahal? Quran lah kan? Mak dia tanya tadi, kenapa anak dia tak nak makan ni? Sedap ni masak ni. Mahal pula tu. Susah mak buat ni. Anak dia tak nak makan. Tak nak rasa sikit pun. Kan? Mahal ni makanan ni. Tapi banding Quran tadi tu, makanan yang mak dia hidang, anak dia tak nak makan, dengan Al-Quran yang Allah siapkan untuk kita dan bukan senang ni, Allah tanya kita juga, kenapa kamu tak nak tadabbur? Tadabbur ni mana? Macam kita makan tu lah. Masuk kan, kenyang, dapat rasa kenyang. Kenapa kamu tak nak nikmati Quran ni, lazat dengan dia, dengan tadabbur ayat dia, fahami dia? Kenapa? Allah tanya. Jadi mak dia tanya anak dia, kenapa tak nak makan? Dia apa jawapan dia? Kalau dia tak jawab, mak dia jawab apa dia?
ke tak sihat, sakit. Kamu sakit ke? Tak ada selera nak makan. Betul? Jadi sekarang ni Allah pun tanya kita ni. Siapa yang tak nak tadabbur Quran, yang tak rasa pun penting. Rasa tak heran pun. Benda lain dia boleh kejar. Kan? Gairah dia. Bila orang bagi offer ni, laju dia pergi. Tapi bila yang ni dia rasa tak mau. Sebenarnya apa? Allah kata ala qulubin akfaluha. Nampak tak analogi ni baru senang faham. Inilah Allah tanya kita, qulubin akfaluha. Kenapa kamu tak nak makan? Ke kamu ni tak sihat? Sampai tak ada selera nak makan. Allah tanya hamba dia, kenapa kamu ni tak nak tadabbur Quran? Tak ada masa sangat ke? Busy sangat ke? Kan? Atau sebenarnya bukan tu. Sebenarnya hati kamu sedang apa? Ada penyakit, terkunci, hati terkunci. Na'udzubillah. Jadi ini dia Allah tanya. Di atas asas ni lah, kenapa saya tak ada berquran? Sebab Allah tegur saya ayat ni. Allah tegur kita semua ayat ni. Ayat ni kena bawa kat semua orang supaya tahu ini teguran Allah kat siapa? Kepada mereka. Siapa mereka ni? Manusia. Semua kita. Kita semua. Betul di sini ni orang ke apa? Dalam ni ada hum. Dalam ni ada domain hum. Wow ni lah. Mereka orang ketiga menunjukkan apa? Orang yang diberikan nikmat Allah dan Rasul. Ilmu daripada Allah dan Rasul dihantar apa? Pada manusia. Sebab itulah inilah dia dalam surah berapa? Kita nak masuk Ramadan ni. Allah kata Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin nas. Tapi masalahnya perangai manusia apa pula? Dia tak nak ambil hidangan ni, tak nak ambil nikmat ni. Dengan cara apa nak dapat? Tadabbur. Kenapa? Kerana ada masalah. Dia orang yang tak sihat, dia tak selera nak makan. Dia orang yang tak sihat je, hati dia tak sihat, yang tak selera dengan Quran. Yang tak selera nak tadabbur Quran, baca dia, nak renung, nak tengok kan. Dia boleh selera lain. Rupanya dia ada masalah apa? Masalah hati. Kalau hati dia sihat, mesti dia gairah nak buat benda ni. Mesti dia menunggu-nunggu nak ni. Macam orang menunggu-nunggu. Makanan ni bila nak siap, saya nak makan ni. Itu sepatutnya. Inilah ayat di Allah tegur kita. Nampak tak? Surah berapa? 47 ayat 24. Mudah je. Inilah kenapa saya tak ada Quran. Boleh? Kena buat kempen macam ni kan. Kenapa? Inilah dia. Asas dia. Baik. Jadi kat sini kita tadabbur surah Yasin. Kenapa saya pilih Yasin? Sebab dia dekat dengan kita, mudah lagi. Kita tak payah nak hafal sebab mungkin ramai yang dah hafal. Ramai yang kita kemungkinannya dah hafal selalunya. Sebab tu saya pilih surah Yasin lah untuk kita tadabbur. Jadi faham kenapa? Jadi siapa yang rasa tak penting tadabbur ni, kan? Tak heran pun dalam hidup dia sampai dia mati pun tak ada masalah. Sebenarnya apa Allah kata? Hati dia ada masalah. Hati dia ada masalah. Kenapa benda lain kamu boleh habiskan masa, boleh habiskan mata kita tu tengok lama, tengok WhatsApp tu. Kan? Lama tu, ngantuk pun sanggup lawan tu. Tiba nak belajar Quran sikit, nak bagi faham ayat dia, Allah kata apa kat saya Tapi tak apalah, lain kali lah. Patut ke buat macam tu? Inilah dia. Malu kita dengan ayat ni. Allah tanya kita, mengapalah hamba-hamba ku ni tak nak lihat ayat-ayat aku ni yang mulia ni? Nanti kamu nak jumpa aku juga lepas ni. Kan? Itulah sikap manusia, ramai yang manusia. Jadi kenapa kita tadabbur? Inilah ayat dia. Allah tanya, afala yatadabbaruna al-Quran? Kenapa mereka ni tak nak tadabbur Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Atau sebenarnya hati mereka ni dah terkunci mati. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mudah-mudahan apa yang kita buat ni dapat bersihkan, ubati, rawat jiwa kita, hati kita lah. Baik, jadi kita hari ni nak sambung surah Yasin. Ayat yang ke 5 dah. 5. Yang 5 dah. Ayat 5. Kita tengok dulu. Kita baca ayat 1 sampai 5 lah. Kita baca dulu ayat 1 sampai 5. Jadi kalau sedap, ustaz yang baca. Saya baca apa-apa bisa tegur lah kalau salah ni. InsyaAllah. Okey, surah 36, muka surat 400
40. Baca sampai ayat 5 dan kita tengok ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Di mukadimah ayat ni mula dengan Yasin. Apa dia? Yasin lah maknanya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang boleh tahu secara pasti apakah maksudnya, kecuali Allah. Wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Ini kita perbincangkan. Al-Quran ni satu yang mulia. Bahkan Nabi beritahu Quran ni akan jadi syafaat untuk sahabat dia. Iqra'il Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bahkan Nabi sebut khairukum, orang yang terbaik. Apa dia? Perintah Nabi tentang Quran ni, caranya hadis dia, Nabi suruh kita baca Quran. Iqra'il Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Syafi'an li ashabi. Ini Nabi kata, Iqra' al-Quran, bacalah oleh engkau Quran ni, fa innahu, kerana sesungguhnya dia, yang ni apa? Hu ni rujuk pada Al-Quran. Ya'ti, dia akan datang, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, syafi'an, memberikan pertolongan li ashabihi, kepada sahabat ini rujuk pada Quran, sahabatnya. Betullah kita, antara dia maksud dia baca ni untuk apa? Tujuannya mendapat hidayah Quran dengan tadabbur dan sebagainya. Dalam hadis lain disebut khairukum tentang Quran, khairukum, sebaik-baik kamu, orang yang paling baik, yang terbaik dari kalangan kamu, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik dari kalangan kamu ialah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Jadi itulah dia, Allah bersumpah demi Quran yang penuh dengan kebaikan untuk kita, bekalan kita di akhirat nanti. Demi Quran yang penuh hikmah. Kemudian apa seterusnya? Wal Qur'anil Hakim innaka la minal mursalin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar daripada kalangan rasul yang diutuskan, ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Itu kita dah pas dah tentang ayat tu, saya tak nak balik Terus kepada ayat yang kelima ni. Tanzilal azizir rahim. Jadi Allah nak menyatakan agungnya Quran. Agungnya Quran. Quran ni diturunkan tanzila al-aziz. Pendek je ayat ni. Al-aziz ar-rahim.
Azizir Rahim. Baik, tiga kalimah ni. Tanzil maknanya penurunan. Kalau ikut makna tanzil, asal betul dia penurunan. Bila dia terjemah dia kata apa? Diturunkan oleh. Kalau diturunkan oleh tu makna yang dah dimafhumkan lah. Dia jadi majhul pula. Dia jadi makna isim maf'ul. Jadi tanzil asal makna dia penurunan. Penurunan secara beransur-ansur. Itu maksud tanzil. Dia daripada wazan nazzala. Wazan nazzala dalam Quran ni, kalau macam ni kan ada syaddah ni, dia tunjuk maknanya untuk wujudkan banyak kali. Dia buat banyak kali. Contohnya kalau kita potong qata'a ni kerat. Satu benda kita kerat dia. Tapi kalau qata'a maknanya apa? Cincang dia. Cincang, beza. Sebab ada apa? Ni, berkali-kali buat benda yang sama berkali-kali. Jadi sekarang nazalah ni apa? Quran ni turun beransur-ansur. Satu demi satu ayat. Dia bukan turun macam kitab Taurat sekaligus turun. Tak, Quran dia turun beransur-ansur. Berapa lama turun? 23 tahun lah. Sehingga lengkapnya wahyu. 23 tahun. Dan 23 tahun ni penuh dengan ujian. Ada pemadam ke? Dalam ni kan? Dalam ni kan? Okey. Jadi 23 tahun nak tunjukkan Allah nak dalam ayat ni maknanya apa? Rasulullah yang bawa Quran ni bukan mudah. Nak sampai pada kita hari ni. Perunan Quran ni secara beransur-ansur. Sebab itu dalam surah At-Taubah, tengok dalam surah At-Taubah, keadaan turun ini ada yang menyebabkan menambah iman para sahabat, orang yang menunggu-nunggu, dan ada yang bertambah kufur. Dalam surah At-Taubah, surah 9, ayat 20, ayat 100, dia bahagian last sekali. Ya, buka surah At-Taubah, buka surah 124 hingga 125. 124 hingga 125 kita nak baca. Jadi keadaan Quran yang turun tu, ada pula dua jenis manusia ni. Surat 9, 124, kita baca hingga 125. Kita nak jadi jenis yang ke ayat 125. Boleh ikut ya, boleh ikut ya. Okey, baca ayat tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhum hadhihi imana. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Stop dulu. Lupa, muka surat 207. Maaf, saya tak bagi muka surat. Muka surat 207. Surah Taubah. Semua ada terjemahan Surah 207, jumpa Tak apalah, kita baca ayat seterusnya. Ayat 125.
Ayat dia 2 ayat lah saya bagi tu, 124 sampai 125. Okey. Soalnya wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dia tengok ni lah keadaan dia ketika Quran diturun. Ada 2 jenis manusia. Dan apabila telah diturunkan satu surah, maka ada sebahagian mereka orang yang berkata, siapa daripada kamu yang iman dia bertambah dengan ayat ni, bertambah yakin dengan ayat-ayat ni tentang akhirat. Jadi bermakna apa? Quran ni lah sumber menambah iman. Dia nak uji, nak cek iman, tengok hubungan kita dengan apa? Dengan Quran. Nak cek iman kita, tengok hubungan kita dengan Quran. Berapa lama kita habiskan masa dengan dia ni? Berapa lama pula kita habiskan masa dengan WhatsApp, gadget tu? Kan, dengan kehidupan dunia harian kita ni, dengan cerita-cerita akhirat dalam Quran, berapa lama kita habiskan masa? Itulah ukuran iman kita. Berdasarkan apa? Berapa persen habis masa kita kat sini. Jadi Allah kata apa? Fa ammal ladzina amanu, maka ada pun orang yang beriman. Apa berlaku bila ni Quran ni dia dapat satu ilmu daripada Quran? Fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Maka iman dia bertambah bila setiap kali dia dapat ilmu tentang satu ayat, satu surah, iman dia pun bertambah. Cuba bayangkan kita tak belajar langsung, bahkan bukan satu surah, satu ayat pun tak belajar. Faham pun tak? Berapa banyak iman dah tambah? Sahabat tambah iman apa dia? Bila setiap kali turun ayat dan dia pun dapat kan, dia belajar, iman dia bertambah. Orang beriman macam itulah. Maka sebab itulah pentingnya kita lazimi Quran ni dalam hidup kita. Sibukkan diri dengan dia. Sebenarnya inilah nanti sahabat. Inilah bukti kita sahabat dengan dia. Sahabat ni macam mana? Maksudnya apa? Setia. Susah ke, senang ke, ada halangan ke, biar apa kata? Biar badai datang pun macam mana pun, dia tetap istiqamah dengan apa yang dia buat. Saya nak dengan dia juga. Saya tak akan pergi daripada dia. Itulah sahabat. Kita tiba-tiba diuji sikit je dah hilang dah. Apatah lagi nak istiqamah kan. Jadi ini satu benda yang cabaran kita zaman ni lah. Jadi akhirnya apa? Wahum yastabshirun, dan mereka ni gembira dengan nikmat ni, dengan bertambahnya iman ni. Satu lagi golongan yang ni yang kita, auzubillah, sebagaimana yang Allah kata tu dalam ayat yang kita mula-mula tu, akfaluha, hati terkunci, hati sakit. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun, dan ada pun orang yang hati dia ada penyakit. Apa dia berlaku? Quran ni mendatangkan apa? Fazadathum rijsan ala rijsi, bukan bertambah baik, bertambah penyakit lagi. Tambah dia tak suka, tambah dia rasa susah, dan akhirnya dia makin menjauh. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan mereka ingkar, kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillahi min dzalik. Jadi inilah tujuan Quran ni, proses Quran ni turun secara beransur-ansur ni akhirnya untuk apa? Meneguhkan hati orang beriman dan mengasingkan orang yang ingkar lah. Sebab tu kita bila sebut tanzil, sekarang ni Quran dah sempurna turun. Tanzil Quran dengan kita macam mana pula? Quran ni dah ada dah 6,236 ayat dalam ni. Ada 6,666 tu pendapat lain. Yang saya pegang 6,236 dasar kita kira dalam tu. Jadi hari ni Quran ni sekarang tanzil kat kita macam mana? Kita belajar tak? Jadi kita pun belajar dengan beransur-ansur, tadarruj. Macam dulu kita belajar kat sekolah, kita sekaligus pandai ke, kita tetap istiqamah beransur-ansur, sikit-sikit, satu bab demi satu bab. Sekarang ni yang kita buat dulu dengan benda lain, kita buat tak dengan Quran. Maka Quran ni tanzil tak dengan kita ke tak selama ni? Rupanya tak. Kalau kita tak buat, rupanya Quran ni tak tanzil dekat kita pun. Kita kena buat lah. Belajarlah satu bab, satu surah ke satu surah, satu ayat ke satu ayat. Kenapa langsung tak nak belajar? Ini masalah dia. Bukan kena bayar mahal, tak, kamu tak mau flis pun sebab labur benda ni. Masa je bagi. Tenaga sikit, akal sikit, kenapa tak nak? Ini satu. Jadi satu proses apa? Pertama, dia ada level banyak lah kan.
Bagi yang belum lagi boleh baca-baca, usahalah sampai baca, sebab kita nak bertemu dengan Allah sekurang-kurangnya apa? Mulut kita ada ayat-ayat Allah di situ. Bagi yang dah bagus bacaannya, apa pula kita nak? Kepada nak rawat jiwa kita. Quran ni nak tahu makna ni supaya merawat pula hati kita. Kita ada kekuatan, kita pula boleh tolong orang lain pula untuk usaha-usaha menyampaikan Quran ni. Inilah proses. Tanzil ni bukan cerita pada tanzil masa ni saja. Sahabat yang ada bertambah iman, ada yang bertambah kufur. Juga pada siapa ini? Pada kita juga. Kita beransur-ansur tak buat benda ni. Ke kita langsung seminggu tak peduli pun tak ada masalah. Sehari, kan? Jadi ini akan datangkan masalah besar buat kita nanti. Betul Allah kata, perundang yang beransur-ansur ni, Quran ni, datang dari siapa? Al-Aziz. Al-Aziz. Jadi Al-Aziz ni, kita terjemah apa? Daripada yang maha. Okey, jadi kita kata maha perkasa. Sebab sebenarnya perkataan Aziz ni dia gabung 3 kalimah. Nanti kita tengok. Kan? Dari yang maha perkasa, lagi yang kedua yang maha penyayang. Ini sifat Allah yang penting untuk kita juga faham, untuk kita kenal Allah. Aziz daripada perkataan, okey, kita nak ambil satu dululah. Aziz ni daripada perkataan izzah. Izzah. Apa makna izzah? Maksud dia kemuliaan. Asal makna dia kemuliaan. Mulia. Asal ni tentang ayat ni, tentang kalimah ni, kita boleh rujuk surah 35 ayat 10. Belakang surah Yasin tu. Surah 35. Betul tak? Ayat 10 kan? Panjang ayat tu. Okey. 435. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridul 'izzata falillahil 'izzatu jami'a. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus salihu yarfa'uh. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Yang Allah kata ni, man kana yuridul izzah, siapa yang nakkan kemuliaan, izzah. Jadi Allah ni Al-Aziz, yang maha perkasa mulia. Jadi siapa yang nakkan izzah ni, kemuliaan dalam hidup dia di dunia dan akhirat ni, maka semuanya tu siapa punya? Falillahil izzatu jami'an. Dan kemuliaan tu semuanya milik Allah. Jadi kemuliaan ni dia ada bukti, kemuliaan dia mesti ada pasangan ni. 3 ni. Tanda mulia tu betul-betul mulia yang sempurna. Sama izzatu imtina. Ni bahasa Arab dia imtina, imtina.
Imtina ni apa? Pertahanan. Kita pun baca zikir pagi-pagi. Ataupun lepas solat pun ada juga. Kita baca apa dia? Allahumma lama ni'alima a'taita. Ya Allah, tak ada siapa yang boleh halang apa yang kau nak bagi. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tak ada siapa yang boleh halang apa yang kau nak tahan. Tak ada siapa yang boleh nak bagi kalau Allah nak tahan. Contohnya rezeki kan. Kita ingat boleh dapat. Tak, sebenarnya semuanya atas Allah yang benarkan dia dapat dan Allah yang halang. Sebenarnya macam itulah. Itu doa pagi-pagi tu kita boleh baca. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tak ada siapa yang boleh ni tahan apa yang kau nak bagi. Dan yang kedua, wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tak siapa yang boleh bagi apa yang kau nak tahan. Jadi satu ni syarat nak dapat mulia. Satu yang ni. Yang kedua nama dia izzatu ni imtina ghalabah. Ghalabah maknanya apa? Penaklukan. Takluk lah. Mulia dalam ghalabah ni Allah Maha mengalahkan. Yang kedua, jadi Allah Maha mengalahkan segala sesuatu. Macam mana cara dia? Surah Al-Mulk je cukuplah. Mula-mula Allah kata apa? Kematian. Manusia kalah dengan satu benda je. Hebatlah macam mana pun Firaun tu akhirnya apa? Mati je selesai. Kan? Semua macam itulah. Ataupun kita kalah dengan apa lagi? Cara nak bagi kita mati tu senang je. Apa dia? Allah tanya pasal air je. Surah Al-Mulk lah sekali, air kan. Apa pandangan kamu? Kalaulah air yang kamu ni yang mengalir ni tiba-tiba tak ada, siapa yang boleh keluarkan air tu? Surah Al-Mulk. Kita pun baca selalu. Lepas ni baca kan? Al-Mulk ayat 30 tu. Tu je cerita dia. Jadi Allah ni penakluk yang mutlak. Siapa yang ada yang ni, dia boleh dakwa ni, maka dia dapat mulia. Ada tak manusia boleh kata macam ni? Tak. Dia hanya tipu je. Sehebat mana pun dia, akhirnya dia kalau dia mati habis je. Selesai. Yang ketiga, imtina ghalabah quwwah. Yang ni yang terakhirlah kita biasa sampai ni. Quwwah ni apa? Kekuatan yang mutlak lah. Iaitu dari sudut Allah Maha Agung dalam Allah mencipta dan juga menurunkan segala. Jadi kalau kita tengok hari ni kan, apa yang Allah nak, kalau Allah nak gunakan ni, Allah hantar apa je? Nak hancur kita. Tak payah hantar runtuh gunung ke, tak payah. Virus pun cukup dah kan. Hantar nyamuk je, manusia dah mati dah. Cukup lah. Jadi siapa yang ada tiga ni, 1, 2, 3, maka inilah dia layak untuk dakwa dia mulia izzah. Ada tak? Ada tak makhluk macam ni? Tak ada. Sebab tu Allah kata apa? Man kana yuridul izzah, Allah ni Al-Aziz, siapa yang nak mulia, cari mulia dari siapa? Carilah Allah. Falillahil izzatu jami'ah. Cari Allah. Taatlah kepada Allah, kamu akan dapat ni. Kamu akan dapat kemuliaan yang dimaksudkan. Jadi itu maksud izzah di sini. Sebab tu Allah sebut dalam ayat ni, siapa yang nakkan kemuliaan, carilah apa? Kemuliaan daripada Allah. Sebab tu Allah kata kat sini, Quran ni diturunkan dari siapa? Zat yang maha memiliki, yang maha perkasa, iaitu memiliki semua ni. Semua sifat mulia ni. Quran ni, yang kita baca ni, rupanya, siapa yang bagi? Zat yang maha mulia. Tapi ramai tak rasa Quran ni lah yang boleh selamatkan dia ni. Dia pergi cari lain, dia tinggal Quran. Itulah manusia. Jadi Allah nak katakan mahalnya Quran dengan sifat yang pertama, Al-Izzah. Jadi terjemahan dia kita habiskan tu. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib. Kepada Allah lah naiknya kalimah yang baik. Iaitu apa dia? Tauhid. La ilaha illallah. Dan wal amalu soleh yarfa'uh. Dan amal soleh yang akan Allah angkat dia.
Dua lah yang kita perlu lakukan untuk dapat kemuliaan. Apa dia pertama? Kalimah tauhid tu, ikhlas lillahi ta'ala dan buat amal soleh. Dua ni. Orang yang ada dua ni lah yang akan dapat kemuliaan, izzah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan walladzina yamkuruna sayyi'at, dan orang-orang yang mereka merancang kejahatan. Mereka akan dapat lahum azabun syadid. Mereka akan mendapat azab yang sangat dahsyat. Wa makru ulaika huwa yabur, dan rencana mereka itu sia-sia semua. Sia-sia belaka. Jadi ni dulu kita bincang tentang izzah, aziz. Nanti rahim ni kita akan bawa lain kali lah. Okay, kita masuk ayat 6 terus lepas ni. Rahim kita akan jumpa nanti, kita bincang. Jadi itulah sedikit sebanyak Allah nak ceritakan, Allah gandingkan Quran yang turun ni, yang Allah bersumpah dengan dia sebelum ni. Masa kita baca awal surah Yasin, yang manusia pandang dia, tengoklah. Ni Allah tanya lagi, kenapa tak nak tadabbur Quran, manusia rasa biasa-biasa ni. Sedangkan dia ni turun dari siapa? Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Apa maksud perkasa ni? Ada 3 sifat ni. Maha kuat, maha menakluk dan maha memiliki pertahanan. Itulah izzah. Sampai sini dulu untuk malam ini. InsyaAllah kita sambung bila je Ustaz? Subuh kan? Subuh akan datang. Apa nanti dia beritahulah. Bolehlah ingatkan kepada orang-orang yang kita sayang pentingnya tadabbur ni. Dia mungkin berat sikit nak buka Quran. Kita bekerja sama kat sini. Tapi mungkin ni satu benda yang baru yang mungkin kita nak orang kata budayakan. Belajar lebih serius sikit kita dengan Quran. Tengok ayat ni. Sebab apa? Kalau saya tak nak hanya bercakap saya saja. Kalau saya petik ayat Quran macam ni, orang pun dengar-dengar, orang tak nampak ayat dekat mana. Ini bila buat macam ni, balik rumah boleh tengok balik. Sebab Quran ni bukan untuk kita je, bukan untuk ustaz saja, tak. Semua nanti Nabi kata ni, baca Quran ni kepada orang-orang yang ulama aja ke, kepada semua. Semua kita. Dan Tuhan kita Tuhan yang sama. Firman Allah ni firman yang sama, yang kita semua masing-masing akan jumpa Allah secara personal. Dan kita nak syurga sama-sama. Macam tu. Sebab itulah kita perlukan macam ni. Kenalah, orang kata apa? Penat sikit, buka Quran, jom. Lama-lama kita pandai Quran ni. Kita bersinggi-singgi dah tahu dah nak buka ayat mana. Oh, ni ayat ni, ayat ni. Orang dah jadi celik Quran. Oh, best. Nikmat tu. Itu yang kita nak. Tapi kalau kita biar je, dengar je lah. Ayat mana, lepas tu balik hilang lah. Tak tahu ayat mana. Sampai sudah Quran tak tahu nak buka. Sampai sudah tak celik Quran juga. Sebab tu kita ubah benda ni. Jom kita buka Quran sama-sama, kita baca. Itulah dia. Biar susah tak apalah. Lama-lama orang akan terbuka, orang nampak, oh seronoknya buat benda ni. Sabarlah sikit. Itulah yang kita nak buat, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'u min du'a illa yusma'. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an ahlika wa khasatik. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa zahaba humumina wa gumumina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.